Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria dalam menjalani norma baharu kehidupan seharian. Pada kali ini, Cikgu Alimah binti Ali, Guru Bahasa Melayu SMK Datuk Perdana, akan berkongsi sedikit tentang ulasan novel Jejak Mampus karya Zulaiha Paikon. Baiklah anak-anak sekalian, dalam sesi pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak dapat memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis, tema, persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan dengan memberi respon yang betul dan rasional. Baiklah, kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat sinopsis novel Jejak Mampus. Sinopsis ialah ringkasan yang memberikan gambaran umum tentang sesuatu perkara, iaitu novel ya pada hari ini. Okey. Novel ini mengisahkan tentang Zahar, seorang penuntut jurusan biologi Fakulti Sains Hayat di UTM, Universiti Teknologi Malaysia, yang begitu obses dengan dunia serangga, terutama ulat bulu dan rama-rama sejak kecil lagi. Ibunya, Cikgu Kristina, sentiasa memberi galakan kepada Zahar untuk mengembangkan minatnya. Galakan daripada Kristina membolehkan Zahar membina makmal kecil di sebelah rumahnya. Ya. Di makmal tersebut, pelbagai spesies ulat bulu telah dikumpulkan oleh Zahar. Spesies yang amat disayangi bernama pus-pus. Makin hari, pus-pus makin lemah. Ya, makin lemah. Mendorong Zahar mencari spesies baru untuk diklonkan. Zahar telah mengajak rakannya Fikri, Malcolm ke Pulau Pisang, ke Pulau Pisang, suatu tempat yang sukar untuk diterokai bagi mencari satu spesies ulat bulu yang akan diklonkan dengan pus-pus. Akhirnya Zahar menemui spesies Monash. Spesies Monash untuk diklonkan. Zahar berjaya dan akhirnya menghasilkan Morgan. Satu kekecohan telah berlaku di Kampung Maju Jaya disebabkan oleh serangan beribu-ribu ulat bulu berintik hitam. Siapa yang dituduh? Sudah tentulah Zahar yang dituduh menjadi punca serangan ulat bulu tersebut. Kekecohan ini menyebabkan Cikgu Kristina, Ibu Zahar, meminta bantuan Jabatan Kesihatan, Kesihatan bagi menyelesaikan kemelut ini. Jabatan Kesihatan iaitu unit kawalan bawaan vektor dan pihak polis telah membuat siasatan. Mereka menggeledah makmal Zahar tetapi tidak menjumpai apa-apa bukti yang boleh menyabitkan Zahar dalam serangan ulat bulu berbintik hitam ini. Malah serangan ini juga menyebabkan suasana yang tidak tenteram di Kampung Maju Jaya. Penduduk kampung saban hari menuduh Zahar. Satu insiden telah berlaku iaitu pergaduhan di sebuah warung
di sebuah warung. Di sini watak Ripin ya. Ripin telah bertekak dengan Zahar dan cuba diredakan oleh Kisina. Ripin telah mengeluarkan kata-kata kesat kepada Zahar. Zahar menjadi hilang kawalan. Mereka bergaduh. Akhirnya Ripin telah melibaskan pisau dan terkena bahu Zahar. Ya. Insiden ini menyebabkan Zahar dihantar ke hospital Pontian. Ya. Zahar dihantar ke hospital Pontian dan telah diberi cuti sakit selama seminggu. Namun, setelah sihat, ya, Zahar terus melayari internet dan membaca buku untuk mencari formula bagi membantu orang-orang kampung daripada serangan ulat bulu berintik hitam ini. Tapi sayang, formula yang direka oleh Zahar dan alat-alat emak-emaknya telah hilang. Formula telah hilang ya. Okey. Setelah dibuat siasatan, akhirnya kita tahu bahawa Ripinlah yang menjadi dalang kepada Ripinlah yang menjadi dalang tercetusnya peristiwa ini. Ripin akhirnya telah ditangkap. Ripin juga telah terlibat sebenarnya dalam beberapa jenayah lain. Bahan penting ciptaan Zahar telah dijumpai di stor milik Ripin. Formula ciptaan Zahar sebenarnya berjaya. Formula ciptaan Zahar telah berjaya dipatenkan dan menjadi satu produk yang akan dikomersialkan. Formula ini diberi nama Monpus. Ya? Formula ini diberi nama Monpus. Racun serangga khusus untuk membunuh ulat bulu berintik hitam telah terhasil. Terhasilnya ciptaan ini menyebabkan Zahar telah menerima anugerah beasiswa kerusi Chancellor University Oxford London. Kegembiraan ini bertambah apabila bapanya sendiri yang menyampaikan anugerah tersebut. Bapanya, ya, Profesor Dr. Baharudin sebenarnya tenaga pengajar di universiti tersebut. Kegembiraan Zahar bertambah-tambah apabila bapanya melamar ibunya semula. Jelas sekali bahawa Monpus ciptaan Zahar mempunyai hikmah yang tersembunyi. Begitulah, ya, sedikit tentang sinopsis novel Jejak Monpus. Cikgu akan berikan pula tema bagi novel ini. Tema iaitu perkara utama atau perkara pokok yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Ya, tema bagi novel ini ialah kegigihan. Kegigihan seorang mahasiswa dalam membuat penyelidikan untuk menyelamatkan manusia yang diancam oleh serangan ulat bulu. Okey, ya, anak-anak, kegigihan siapa? Sudah tentulah kegigihan Zahar, ya. Kegigihan Zahar mencipta formula bagi mengatasi ancaman ulat bulu berintik hitam, ya, yang mengancam penduduk kampung Maju Jaya.
Mompos, satu agen biologi yang dicipta, membuahkan hasil walaupun Zahar terpaksa mengorbankan Morgan, ulat bulu kesayangannya. Kegigihannya memang berbayar apabila dia meraih anugerah produk inovasi UTM dan menerima anugerah akademik negara. Malah Zahar juga menerima tawaran beasiswa kerusi Chancellor. Seterusnya, cikgu akan beralih pula kepada persoalan. Persoalan ialah perkara sampingan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui hasil karyanya. Persoalan pertama, hubungan kasih sayang dalam keluarga. Hubungan kasih sayang ini jelas sekali terpampang melalui kasih sayang antara ibu dengan anak, anak dan ibu, iaitu Cikgu Christina dan Zahar. Cikgu Christina begitu menyayangi Zahar. Malah Cikgu Christina cukup bimbang akan keselamatan Zahar apabila Zahar dituduh menjadi dalang kepada ancaman ulat bulu berintik hitam. Cikgu Christina telah mencadangkan, disebabkan kasih sayangnya. Cikgu Christina telah mencadangkan agar makmal tempat Zahar mengkaji spesies ulat bulu dimusnahkan dan mereka akan berpindah ke tempat lain. Begitulah buktinya adanya wujudnya kasih sayang dalam novel ini. Dalam watak Zahar juga, Zahar begitu menyayangi ibunya. Sentiasa mendengar nasihat dan cadangan daripada ibunya. Persoalan kedua, kepentingan ilmu sains dalam kehidupan. Kepentingan ilmu sains dalam kehidupan. Anak-anak, jika tidak ada seseorang seperti Zahar yang begitu meminati dunia sains, sudah tentulah ancaman ulat bulu berintik hitam tidak boleh diselesaikan. Tidak boleh diselesaikan. Pelbagai hasil inovasi dalam bidang sains telah berjaya menyelamatkan penduduk. Telah berjaya menyelamatkan penduduk. Seterusnya, persoalan ketiga ialah keberanian untuk berjaya. Keberanian untuk berjaya. Sifat berani yang ada pada Zahar tidak mematahkan semangatnya untuk terus mencari penawar bagi membantu penduduk kampung. Walaupun diancam oleh pelbagai kerana watak antagonis dalam novel ini, tetapi Zahar meneruskan misinya mencipta formula. Baiklah anak-anak, kita teruskan pada nilai dan pengajaran. Nilai dan pengajaran. Nilai kasih sayang jelas sekali dapat ditonjolkan apabila kita mengetahui keseluruhan novel ini. Begitu juga dengan pengajaran. Kita hendaklah menyayangi ibu yang telah banyak berjasa kepada kita. Sebagai contoh, disebabkan begitu menyayangi ibunya, Zahar sanggup berulang-alik rumah ke kampus kerana tidak mahu membiarkan ibunya tinggal bersendirian. Nilai yang kedua, kesabaran. Cikgu sisipkan terus dengan pengajaran, iaitu kita mestilah sabar ketika menghadapi cabaran atau dugaan. Siapa yang menghadapi cabaran dan dugaan, sudah tentulah watak Zahar. Watak Zahar yang banyak berdepan dengan cabaran.
untuk sampai ke Pulau Pisang. Untuk sampai ke Pulau Pisang, mereka Zahar, Fikri dan juga Malcolm terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Begitu juga dengan tomahan penduduk kampung, terutama watak Ripin. Seterusnya, nilai ketiga iaitu nilai keberanian. Nilai keberanian, pengajarannya kita seharusnya berani berdepan rintangan untuk berjaya. Keberanian. Keberanian anak-anak, keberanian amat penting untuk berjaya. Zahar ke Pulau Pisang bersama-sama Fikri. Berani berdepan dengan Karenah Ripin. Mendengar cerita-cerita misteri yang terdapat di Pulau Pisang tidak mematahkan Zahar untuk mencari formula bagi menyelamatkan penduduk kampung. Seterusnya, watak dan perwatakan. Watak dan perwatakan. Watak utama dalam novel ini ialah Zahar. Zahar seorang penuntut Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia. Zahar seorang yang penyayang. Zahar seorang yang penyayang. Dia begitu menyayangi ibunya. Di awal-awal bab 1 sudah jelas menggambarkan Zahar begitu menyayangi ibunya. Zahar juga seorang yang bijaksana. Terbukti Zahar seorang yang bijaksana ialah banyak menerima anugerah hasil inovasi di Universiti Teknologi Malaysia. Sehinggalah disebabkan bijaksananya lah dia menerima tawaran beasiswa Universiti Oxford. Zahar juga seorang yang berani. Zahar seorang yang berani menyahut segala cabaran. Berani menyahut segala cabaran demi menghasilkan formula. Demi menghasilkan formula semata-mata untuk membantu masyarakat yang berdepan dengan masalah. Zahar juga seorang yang penyabar. Watak Zahar digambarkan seorang yang penyabar. Dia begitu sabar, berdepan dengan Karenah Ripin, berdepan dengan Karenah Ripin. Seterusnya, watak sampingan. Watak sampingan yang terdapat dalam novel ini Kristina ataupun Cikgu Kristina. Seorang cikgu bahasa Melayu yang muda, berusia 40-an tetapi tidak dimamah usia. Kristina digambarkan seorang yang penyayang. Anak-anak boleh lihatlah bukti-bukti Kristina seorang yang penyayang melalui dialog-dialog yang terdapat di dalam novel Jejak Mampus. Kristina juga seorang yang pemaaf. Terbukti Kristina sanggup memaafkan bekas suaminya yang telah meninggalkannya bersama-sama seorang anak. Kristina tidak menyimpan dendam. Kristina juga seorang yang begitu berdedikasi. Terbukti sebagai contoh, Kristina juga sentiasa mencipta beberapa inovasi bagi menarik minat atau perhatian muridnya semasa mengajar. Seorang yang begitu berdedikasi. Seterusnya, Cikgu Kristina juga seorang yang komited terhadap kerjaya. Sebagai bukti, dia sanggup menyiasat
menyiasat punca anak muridnya yang bernama Umar yang selalu tidak menyiapkan latihan yang diberikan. Dia tidak mahu semua anak muridnya ketinggalan dalam pelajaran. Seterusnya, watak sampingan yang lain ialah Ripin. Ripin ya, watak antagonis, watak hitam dalam novel ini. Ripin seorang yang pendendam. Ripin juga seorang yang kuat cemburu. Ripin juga seorang yang busuk hati ya. Okey. Watak-watak sampingan yang lain yang terdapat dalam novel ini, Fikri, Mawar, Profesor Dr. Baharudin, Munirah dan Faridah. Seterusnya, cikgu berikan contoh soalan. Cikgu bacakan contoh soalan ya. Jawapan mestilah berdasarkan novel yang telah anda kaji semasa tingkatan 2, iaitu novel Jejak Mampus karya Zulaiha Paikon. Soalannya, kemukakan 2 perwatakan watak utama dalam novel ini. Telah dinyatakan watak utamanya ialah Zahar. Cikgu berikan contoh jawapan ya. Skripnya berdasarkan novel yang saya kaji iaitu Jejak Mampus karya Zulaiha Paikon. Watak utamanya ialah Zahar. Zahar seorang yang penyayang. Perlu masukkan ya frasa seorang yang apabila kita menjawab soalan tentang perwatakan. Bila anak-anak menjawab perwatakan, perlu masukkan frasa seorang yang penyayang. Di situ anak-anak sudah memperoleh 1 markah. Sebagai contohnya, Zahar amat menyayangi ibunya. Dia sanggup berulang-alik dari rumah ke kampus kerana tidak mahu ibunya tinggal sendirian di rumah. Contoh yang dilampirkan membolehkan anak-anak akan mendapat 2 markah. Selain itu, Zahar juga seorang yang penyabar. 1 markah. Sebagai contoh, dia begitu sabar mencari formula untuk menyelamatkan penduduk kampung Maju Jaya daripada serangan ulat bulu. Okey ya. Dengan jawapan tadi ya, pelajar akan memperoleh markah penuh iaitu 10 markah. 6 markah untuk isi dan 4 markah untuk bahasa ya. Contoh soalan kedua ialah kemukakan 2 nilai yang terdapat dalam novel tersebut. Kemukakan 2 nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel tersebut. Contoh jawapan. Berdasarkan novel yang saya kaji iaitu Jejak Mampus karya Zulaiha Paikon, terdapat beberapa nilai kemanusiaan yang diperoleh. Antara nilainya ialah nilai kasih sayang. Perkataan nilai perlu dimasukkan ketika pelajar menjawab soalan tentang nilai. 1 markah diperoleh ya. Contohnya, Zahar amat menyayangi ibunya.
dia sanggup berulang-alik dari rumah ke kampus kerana tidak mahu ibunya tinggal sendirian di rumah. Untuk contoh, pelajar akan memperoleh 2 markah. Selain itu, nilai yang terdapat dalam novel ini ialah nilai kesabaran, 1 markah ya. Contohnya, Zahar begitu sabar mencari formula untuk menyelamatkan penduduk kampung Maju Jaya daripada serangan ulat bulu, 2 markah. Kalau anak-anak perhatikan tadi ya, cikgu menggunakan contoh yang sama semasa menjawab soalan tentang perwatakan dan ketika menjawab soalan tentang nilai. Sebenarnya, peristiwa yang sama boleh digunakan. Boleh digunakan. Satu peristiwa boleh menggambarkan pelbagai aspek Komsas, iaitu nilai, persoalan, perwatakan, latar masyarakat, pengajaran dan sebagainya. Melalui contoh jawapan ini, pelajar akan mendapat markah penuh iaitu 10 markah. Dengan pecahan, isi sebanyak 6 markah dan bahasa 4 markah. Baiklah anak-anak. Sekian dulu ya ulasan tentang novel Jejak Mampus yang boleh cikgu kongsikan untuk anak-anak pada kali ini. Cikgu mengharapkan perkongsian ini menambahkan lagi minat anak-anak untuk meneroka sendiri novel ini. Tidak mustahil, suatu hari nanti akan muncullah saintis muda dalam kalangan anak-anak pelajar yang mampu melahirkan pelbagai inovasi seperti watak Zahar dalam novel ini. Ingat pelajar ya, kejayaan tidak akan datang kepada sesiapa yang leka. Sekian, wassalam.